Saya Nurfarhana binti Hasan Azhari merupakan ahli kumpulan yang ke-11 akan membuat pembentangan mengenai ulasan buku kanon Melayu hasil karya Prof. Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Menurut beliau, sastra menjadi pemecah prasangka yang mengaburi pemikiran pembaca berkaitan pemahaman genre teks. Dengan perkataan sastra yang mendahului perkataan sejarah, maka kita mampu mengetahui bahawa sesebuah teks sastra sejarah biasanya merupakan sebuah teks yang bersifat kreatif dan imajinatif, bukan fakta semata-mata. Dalam bab 1, iaitu kepengarangan sastra Melayu tradisi, menerangkan pengarang Melayu memainkan peranan besar dalam menyurat kisah ketuanannya. Sejarah Melayu dianggap penulisan sastra sejarah yang berwibawa dan menjadi rujukan kepada pengarang yang terkemudian. Peranan pengarang sebagai dagang dilihat dapat memenuhi fungsi sejarah Melayu sebagai kanon Melayu yang membawa suara kebenaran kepada teks baharu. Konsep pertama dinyatakan ialah konsep dagang. Menurut Koester 1997, juga menerangkan peranan pencerita dagang di mana seorang pengarang berusaha menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dan berfaedah. Seterusnya, konsep kanon. Kanon merupakan teks yang kedudukannya berada di tengah pusat sistem sastra Melayu. Teks kanon dijadikan rujukan serta model kepada teks-teks lain. Selain itu, melalui bab ini juga memperkenalkan konsep parodi. Makna parodi ialah karya sastra, seni yang meniru gaya pengarang atau pencipta lain dengan cara yang melucukan atau menyindir. Fetish pula merujuk kepada tema, motif, babak, episod, plot dan imej yang diulang semula atau dijalinkan dalam sebuah teks tanpa membuat apa-apa perubahan atau pindaan. Seterusnya ialah konsep sintaksis yang memperlihatkan timbal balik pengaruh Hindu-Islam kerana ditulis dengan latar istana yang masih kuat dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran Hindu. Akhir sekali ialah konsep kepengarangan Melayu tradisional. Pengarang tradisi ialah seorang penyalin, penterjemah kerana dia boleh menyadur, merombak dan menyesuaikan sebuah karya yang asli supaya menjadi karya yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis Amran. Saya akan meneruskan pembentangan untuk ulasan teks kanon Melayu ini untuk bab yang kedua. Jadi mari kita tengok apa yang ada dalam bab kedua. Dalam bab kedua ini, ia menerangkan bahawa sejarah Melayu sentiasa dirujuk oleh teks lain sekaligus mengangkat teks sejarah Melayu sebagai teks kanon. Oleh itu, teks sejarah Melayu sentiasa dilihat sebagai karya cerminan kepada cermin, iaitu menjadi cermin kepada teks sastra sejarah yang lain. Baiklah, seterusnya ialah fungsi teks hikayat Melayu. Okey, baiklah. Fungsi teks hikayat Melayu adalah sebagai sebuah teks cerminan yang turut berhubung kait dengan peranan pengarang sebagai dagang. Sastra Melayu tradisional ini telah menyebabkan karya-karya besar meninggalkan pengaruhnya kepada karya-karya lain. Contohnya, karya berkenaan biasanya mempunyai beberapa ciri keistimewaan tertentu yang menarik perhatian pengarang-pengarang lain untuk mencontohi kaedah penulisannya, meniru gaya bahasa atau memetik isi kandungannya. Contohnya, dalam konteks kesusastraan Melayu, karya agung seumpama Tufat Al-Nafis dan sebagainya. Baiklah, seterusnya, hikayat Melayu berada di dalam ruang lingkup sfera faedah, di mana sebagai sebuah teks yang berfaedah, maka sesebuah teks itu akan merangsang daya akal dan menyumbang kepada daya intelek. Sfera ini merupakan cerita-cerita yang boleh merangsang akal untuk berfikir, memberi nasihat dan mementingkan peraturan-peraturan hidup yang baik. Sebagai sebuah teks yang berfaedah, maka berhubung kaitlah dengan peranan pencerita seorang dagang. Okey, baiklah. Antara peranan pedagang adalah dia mesti mengingat, mengulang,
meniru dan mematutkan ceritanya. Sejarah Melayu yang dirujuk oleh teks Hikayat Melayu sebagai teks cermin dan beberapa aspek di dalam teks Hikayat Melayu yang boleh dibincangkan melalui peranan seorang pengarang sebagai dagang, antaranya ialah legitimasi keturunan dan mitos keturunan, perjanjian rakyat dan raja, konsep taat setia dan unsur supernatural, ketetapan dalam pemilihan tema sebagai teks cerminan dan wacana dagang, persoalan percintaan yang tidak berlebih-lebihan dan watak-watak pemilihan yang bersesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Nur Razimah binti Zakaria, pensyarah Kesejahteraan Melayu PSS 3143 Teks Kanun Melayu. Saya, Nurul Akilah Umairah binti Bohari dari kumpulan 11 ingin mengulaskan serba sedikit tentang teks Kanun Melayu dari bab 3 hingga ke bab 4. Pertamanya, saya ingin menerangkan tentang bab 3 iaitu gaya penulisan hikayat Melayu. Pengarang hikayat Melayu memilih ayat-ayat tertentu dalam mewarnai teksnya. Pemilihan ayat yang baik dilihat dapat memberi kesan tertentu kepada tujuan kepengarangan itu sendiri dan peranan pengarang sebagai dagang. Hikayat Melayu adalah teks, cerminan dan sebuah karya adab. Kita boleh melihat adab seorang pengarang Melayu tradisi kepada beberapa perkara dengan melihat kepada teks Hikayat Melayu. Kerana Hikayat Melayu mempunyai model penulisan yang sama seperti teks cermin iaitu sejarah Melayu. Pada bab 3 ini juga kita dapat melihat kepentingan sejarah Melayu yang merupakan sebuah genre sintesis yang sangat baik. Sebagai genre sintesis, ia telah memberi pengaruh yang besar kepada teks sastra sejarah yang lain seperti teks Hikayat Melayu. Oleh itu, pengarangnya telah merujuk teks sejarah Melayu sebagai teks kanun untuk memberikan kewibawaan kepada pemerintahan dengan mengekalkan unsur-unsur saintisme dalam teks Hikayat Melayu itu sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bab 4 iaitu ruang lingkup penulisan. Pada bab 4 ini, kita dapat melihat tentang plot sastra sejarah itu sendiri yang mempunyai bahagian permulaan, pertengahan cerita, puncak atau dikenali sebagai climax dan juga ia mempunyai pengakhiran cerita. Sesebuah plot itu mengikut urutan bagi perjalanan waktu. Plotnya adalah berteraskan kepada konsep poetik justice yang membawa maksud watak jahat menerima balasan dan watak baik menerima ganjaran. Secara rumusannya, plot bagi sejarah Melayu ini adalah berteraskan kepada konflik moral. Tetapi, konsep baik dan jahat juga mempunyai kepentingan yang lebih meluas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah Profesor Madya Dr. Nur Razimah binti Zakaria selaku pensyarah bagi teks Kanun Melayu dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Nur Iskandar bin Misdan dan saya akan menerangkan serba sedikit ulasan berkaitan dengan bab 5 iaitu kepengarangan hikayat Melayu. Baik, di dalam bab 5 ini pengarang iaitu Profesor Madya Dr. Nur Razimah binti Zakaria banyak menceritakan mengenai hal-hal berkaitan kepengarangan hikayat Melayu. Di dalam bab ini juga, pengarang menyentuh mengenai hikayat Melayu dan realiti dunia sosial. Pada zaman tersebut, pengarang dibina berdasarkan konteks sosialnya di mana idea-idea pengarang terbit secara kolektif dan karya sastra dijadikan dokumen untuk membaca cita-rasa aspirasi kolektif pada sesuatu zaman. Baik, antara aspek yang mendorong kelahiran sesebuah teks yang pertama ialah kuasa feudal sebelum dan selepas penjajahan. Dalam hikayat Melayu, kuasa feudal dan patriark amat dominan sekali. Kuasa raja bukan sahaja kepada rakyat, tetapi kepada hubungan lelaki dan juga wanita. Kalau kita tengok, dunia feudal patriarchal memberi kuasa kepada lelaki untuk menciri, mewarnai dan menentukan hidup wanita. Pengaruh ini dikaitkan dengan latar belakang sesebuah teks yang disintetiskan daripada ideologi Hindu dan juga Islam. Dalam hikayat Melayu,
lelaki berhak menentukan keputusan untuk seorang wanita dan lelaki juga ada hak untuk memilih tetapi bukan untuk wanita. Hal ini berdasarkan watak raja kecil yang bertindak mencabut cincin pertunangan daripada Tengku Tengah dan menyarungkan di jari Tengku Kamariah, iaitu gadis yang disukainya. Kalau kita tengok, watak raja kecil ini masih menggunakan konsep raja berkuasa mutlak ataupun Deva Raja. Okey, kalau konsep Deva Raja ini, orang kata raja mempunyai kuasa mutlak terhadap semua perkara dan rakyat tak boleh nak menidakkan langsung perkara apa yang telah ditentukan oleh raja. Okey, kalau kita tengok dengan kedatangan Islam tak sepenuhnya menghapuskan konsep Deva Raja tersebut, tetapi secara tidak langsung telah menguatkan pengesahan raja, dan raja itu tak berasal daripada keturunan dewa-dewa, tetapi lebih dianggap sebagai khalifah atau pembayangan Tuhan di muka bumi. Baik, kalau kita tengok aspek yang kedua yang menyebabkan kelahiran sebuah teks ialah perkembangan ilmu dan pengarang. Pengarang tradisional menulis atas beberapa faktor. Antara salah satu faktornya adalah memperihalkan susu galuh dan peristiwa pada zaman pemerintahan kerajaan tuannya. Aktiviti penulisan banyak dijalankan di masjid, istana dan ataupun kelab. Dengan kedatangan penjajah telah menyebabkan aktiviti penulisan, penyalinan dan pengumpulan manuskrip berkembang luas. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hasrat penjajah yang minat dan gemar mengumpul manuskrip Melayu untuk dibawa pulang ke tanah air mereka. Okey. Di dalam bab ini juga, penulis mengetengahkan idea mengenai tanggungjawab sosial seorang pengarang mengikut zamannya. Menurut penulis, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Razimah binti Zakaria, setiap pengarang itu mempunyai tanggungjawab sosial masing-masing. Setiap tanggungjawab ini bergantung kepada permintaan pemerintah pada zaman dahulu. Tujuan raja memerintahkan agar sesebuah karya dihasilkan adalah untuk memastikan nama baik raja dan zaman kegemilangannya akan sentiasa diingati dan dikenang oleh generasi terkemudian. Yang paling penting, raja hendaklah memastikan seseorang pengarang itu tidak memaparkan kesalahan yang boleh memburukkan nama baik raja. Sekiranya ingin memaparkan tentang kesalahan raja tersebut, semestinya kesalahan tersebut akan dapat diambil iktibar oleh raja-raja yang terkemudian untuk tidak diulangi. Baik, di dalam bab ini juga pengarang banyak menceritakan mengenai analisis berkaitan perbezaan antara hikayat Melayu yang ditulis oleh Tengku Said dan Tuhfat Al-Nafis yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Perbezaan ini daripada segi latar belakang penulis, iaitu Tengku Said dan juga Raja Ali Haji, serta penulis turut menerangkan bahawa hikayat Melayu lebih kepada konvensi, manakala Tuhfat Al-Nafis lebih kepada parodi semata-mata. Kalau kita tengok konvensi atau persamaan merupakan terutama pada bahagian persoalan dan motif, menjadikan hikayat Melayu tidak bersifat individu dan masih tega meletakkan nilai yang sama dalam teks kanon. Kalau kita tengok Tuhfat Al-Nafis iaitu Raja Ali Haji meletakkan konon dalam kebenaran motif yang sudah sedia ada dalam hikayat Melayu tradisional. Secara tidak langsung, Tuhfat Al-Nafis boleh digelarkan sebagai parodi kepada sejarah Melayu kerana mengambil bahan daripada satu teks yang lain, tetapi bahan yang diambil akan dipendek, diterbalikkan dan diringkaskan. Dalam bab ini juga terdapat satu lagi topik, iaitu berkaitan tiada konsep dunia terbalik seperti dalam hikayat Pelayaran Abdullah. Kalau kita tengok konsep dunia terbalik ini adalah, kalau kita perhatikan, pada membawa maksud kalau Abdullah Munshi telah menterbalikkan pandangan alam yang ada dalam hikayat sebelumnya. Kalau kita tengok pada hikayat-hikayat yang sebelumnya lebih mengetengahkan tentang unsur mitos, mistik, tahyul, tetapi dengan adanya Abdullah Munshi, dia telah menterbalikkan segala-galanya, iaitu dia telah menolak segala-galanya aspek-aspek yang terdapat dalam karya-karya terdahulu dan mencipta kelainan yang baharu. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Ilyas bin Azmi dan saya akan menyambung pembentangan bab 6 iaitu berkenaan nilai sebuah genre adab. Baiklah, melalui bab ini, penulis iaitu Profesor Madya Dr. Nur Razimah binti Zakaria menerangkan bahawa setiap karya yang dihasilkan akan memberi sebuah makna yang tersendiri dalam menyediakan faedahnya atau lebih mudah disebut sebagai nilai dan juga pengajaran. Melalui hasil penulisan beliau menjelaskan bahawa pengajaran ini didefinisikan dalam sebuah makna yang sangat luas, iaitu membawa panduan untuk membina sesuatu barang atau bangunan. Sebagai contoh, menjadi pemimpin yang adil, isteri yang taat, suami yang penyayang, wira yang setia dan secara keseluruhannya yang memiliki kebaikan di sisi rakyat dan agama itu sendiri. Beliau juga menjelaskan bahawa hikayat Melayu ialah sebuah bahan panduan yang akan mengetengahkan unsur hiburan di samping menerapkan unsur-unsur didaktik dan pengajaran. Melalui sastra sejarah juga, setiap pengarang itu bertanggungjawab dalam memperkenalkan susur galur atau salasilah keturunan. Ini yang menjadi sebuah kepentingan kepada pengarang, seterusnya yang menjadikan penulisan dalam karya itu memiliki konsep pengulangan. Konsep ini ialah satu kepentingan dalam sistem sastra Melayu tradisional. Hal ini disebabkan melalui pengulangan ini, masyarakat Melayu dapat menerima teks baharu dan setiap pengulangan itu mudah difahami oleh rakyatnya. Oleh itu, plagiat adalah benar dan suci. Pada ketika ini, seterusnya nilai yang diserap ke dalam hikayat Melayu ini juga mengekalkan kedudukan di bawah karya kanun, iaitu sejarah Melayu. Sama juga seperti Tufat Al-Nafis, meskipun ianya dirujuk daripada kanun, namun ianya diringkaskan secara diparodikan, tetapi Raja Ali Haji masih lagi dikekalkan atau disebut sebagai idea of the book dan idea of the canon, walaupun ia sudah memiliki falsafah tersendiri. Kita dapat melihat perbezaan dalam hasil penulisan Abdullah Munshi yang mengetepikan semua nilai yang terdapat dalam kanun yang memfokuskan rakyat berbanding raja. Oleh itu, sesebuah penulisan yang masih mengekalkan nilai yang ada dalam karya kanun iaitu sejarah Melayu ialah sebuah cara untuk mengesahkan kehadiran teks baharunya dengan berpaksikan kepada tradisi. Hikayat Melayu menjadi teks cermin kepada sejarah Melayu kerana ia masih mengekalkan asas penceritaan yang sama dan isinya yang mengekalkan kedudukan raja dan istana. Baiklah, sebagai kesimpulan, kanun ini merujuk kepada teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan genre anal atau silsilah seperti Hikayat Melayu dan Tufat Al-Nafis. Dapat kita lihat sejarah Melayu sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Hal ini kerana pengarang tradisi dahulu sangat menjaga kesahihan ceritanya sebelum diterjemahkan sesuatu karya itu kepada umum.